Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Musliha. Saya akan menerangkan berkaitan dengan skim bencana kerja Perkeso. Skim ini ditubuhkan pada 1 Januari 1971. Skim ini bertujuan untuk melindungi pekerja yang kurang bernasib baik semasa di tempat kerja, sama ada dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun pulang, ataupun semasa dalam melakukan pekerjaan itu. Skim ini mempunyai dua jenis, iaitu hilang upaya kekal dan keilatan. Hilang bencana kekal adalah berpunca daripada bencana kerja ataupun daripada penyakit hikmat. Saya akan bercakap more tu bencana kerja. Bencana kerja ni adalah satu perlindungan ataupun faedah yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan ataupun kecederaan ataupun kemalangan semasa mereka berada di tempat kerja ataupun semasa dalam perjalanan pergi ataupun pulang daripada tempat kerja. Sebagai contoh, kes positif COVID-19, kes yang pertama adalah terlibat seorang lelaki yang berusia 60 tahun, iaitu seorang padri. Mangsa adalah orang yang pertama telah disahkan positif COVID-19 dan meninggal dunia masa beliau menghadiri persidangan penganut Kristian pada waktu itu, dan beliau adalah sedang bertugas sebagai padri. Sebabkan mangsa meninggal ketika dalam sedang bertugas, jadi mangsa layak untuk menerima faedah tersebut. Isteri mangsa juga telah menerima dua faedah, iaitu faedah pengurusan mayat dan faedah orang tanggungan. Selain itu juga, kes yang terlibat adalah daripada kluster Kedah, iaitu seramai 25 orang yang disyaki mempunyai simptom positif COVID-19. Setelah membuat pengesahan, hanya seramai 24 orang sahaja yang positif dan seorang lagi adalah negatif. Jadi, yang negatif itu tidak akan menerima apa-apa faedah kerana dia tidak mengalami bencana kerja. Faedah ini adalah diberi sebanyak 90% daripada jumlah gaji yang kita terima setiap bulan. Jika nak memohon, senang sahaja. Boleh pergi ke sebarang ataupun mana-mana jabatan Perkeso yang berdekatan untuk membuat tuntutan. Bawa sekali dokumen-dokumen yang berkaitan seperti nyataan doktor yang mengatakan memang positif, ataupun kalau kecederaan, bawa nyataan doktor yang mengatakan kita ada kecederaan, ataupun kematian, surat kematian. Lepas itu, pegawai di sana akan membantu anda untuk menyelesaikan faedah tersebut. Kemudian, aduan tersebut akan dikategorikan sebagai bencana kerja ataupun bukan bencana kerja. Sekiranya itu adalah bencana kerja, maka faedah akan diberikan kepada anda. Pendapat saya, skim bencana kerja ini sangat baik untuk rakyat Malaysia kerana hampir 1.5 juta daripada rakyat Malaysia telah mengalami simptom sakit mental. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi telah menyatakan seramai 424,000 kanak-kanak telah direkodkan mempunyai masalah mental. Setengah daripada jumlah itu telah dikesan pada usia 14 tahun dan selebihnya dikesan pada umur 20-an. Pada pendapat saya, skim ini sangat baik untuk pekerja dan untuk melindungi pekerja yang mempunyai masalah ataupun berlaku kecelakaan semasa berada di tempat kerja. Kerana semasa PKP ini, semakin ramai pekerja yang mempunyai masalah kecelakaan seperti kecelakaan jalan raya, iaitu oleh penunggang food rider. Jadi, sekiranya mereka mempunyai ataupun memperoleh faedah daripada Perkeso ini, mereka tidak mempunyai tekanan jiwa yang terlampau untuk mendapatkan pendapatan untuk menampung keluarga mereka. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Anis Farisha binti Muhammad Noor dan saya dari Seksyen 4B dan saya akan menerangkan tentang pengenalan Perkeso. Perkeso telah diamanahkan untuk melaksanakan atau menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan Am Sosial Pekerja 1971. Melalui Akta dan Peraturan, Perkeso memberi jaminan rawatan perubatan secara percuma, kemudahan pemulihan jasmani atau vokasional serta faedah kewangan kepada pekerja sekiranya mereka mengalami hilang upaya akibat dari kemalangan ataupun mengidap penyakit yang menyebabkan kekurangan upaya untuk bekerja ataupun tidak upaya langsung untuk bekerja lagi. Atau juga lain dengan situasi sekarang yang dihadapi oleh seluruh negara akibat penularan COVID-19 yang berleluasa.
Sekiranya pekerja meninggal dunia, orang tanggungan mereka akan diberi jaminan kewangan dengan menerima pencen bulanan bagi meneruskan kehidupan. Pekeso telah ditubuhkan sebagai sebuah jabatan kerajaan pada 1 Oktober 1971 bagi menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, kemudian menjadi sebuah badan berkanun mulai 1 Julai 1985. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan Pekeso. Antara peranannya ialah Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Pekeso akan memberi bantuan kewangan sementara sebanyak RM600 kepada pencari terjejas akibat coronavirus. Bantuan ini layak kepada pekerja yang diberi notis cuti sementara tanpa gaji oleh majikan berkuat kuasa mulai 1 Mac 2020 dalam tempoh 30 hari. Selain itu, pekerja sektor swasta yang berdaftar dan mencarum dengan SIP, pekerja bergaji RM4,000 ke bawah juga layak menerima bantuan ini di mana majikan perlu membuat permohonan bagi pihak pekerja dan harus menyalurkan RM600 terus ke dalam akaun pekerja. Seterusnya, program tersebut tidak meliputi pekerja diberhentikan, pekerja sektor awam, pekerja sendiri yang tidak mempunyai majikan, termasuk sambilan, pekerja asing dan juga pegawai dagang. Tuntutan di bawah faedah SIP atau bantuan ERP boleh dibuat di mana-mana pejabat Pekeso, Pendekatan Seluruh Negara atau melalui permohonan dalam talian di laman sesawang. Itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nusyaira Adelia binti Muhammad Hidayat. Saya akan menerangkan tentang isu semasa skim Pekeso. Saya akan menekankan tentang tajuk isu skim jaminan keselamatan kepada pekerja. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah rakyat Malaysia sedia maklum, orang ramai kini terpaksa duduk di rumah untuk patuh arahan yang telah kerajaan tetapkan. Hanya yang bekerja sahaja yang dibenarkan keluar rumah jika mempunyai bukti yang kukuh seperti surat kebenaran bekerja daripada majikan dan perlu mematuhi Standard Operating Procedure. Baru-baru ini berlakunya kemalangan yang melibatkan penghantar makanan sewaktu bertugas. Selepas kejadian kemalangan yang mengakibatkan kecederaan tulang belakangnya, Muhammad Hasif Rosli, pemuda 21 tahun itu segera mendaftar dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Kemalangan yang menimpanya itu menyadarkan beliau betapa pentingnya mencarum dengan Pekeso. Menurut Akta Kerja 1955, perlindungan hanya diberi kepada pekerja yang berpendapatan 2,000 dan ke bawah, tetapi SIP telah meluaskan perlindungan kepada pekerja yang berpendapatan 4,000, iaitu bersamaan dengan skop pekerja yang dilindungi di bawah Pekeso. Selain itu, skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri juga diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Pekeso menyediakan dua skim perlindungan keselamatan sosial, iaitu skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Skim bencana pekerjaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini meliputi kemalangan seperti kemalangan perusahaan semasa menjalankan pekerjaannya, kemalangan semasa dalam perjalanan, kemalangan kecemasan atau penyakit khidmat. Terdapat banyak faedah di bawah skim pekerjaan ini seperti faedah perubatan, allowance layanan sentiasa, faedah hilang upaya sementara, faedah orang tanggungan, faedah pengurusan mayat dan faedah pendidikan. Faedah perubatan yang diberikan seperti pekerja yang ditimpa bencana pekerjaan atau menghidap penyakit khidmat boleh mendapatkan rawatan perubatan secara percuma di klinik panel Pekeso atau klinik dan hospital kerajaan sehingga pulih sepenuhnya. Bagi kecederaan parah, rawatan mestilah diperolehi dari hospital kerajaan dan pekerja akan diberi rawatan di ward kelas 2. Rawatan akan diberi jika perlu. Pada pandangan saya, sepanjang penularan COVID-19 ini, ramai pekerja yang terjejas, terutamanya dari segi kewangan. Oleh itu, mendaftar dengan Pekeso boleh memberi banyak kelebihan kepada ramai pekerja, seperti memberi bantuan perubatan dan kewangan kepada pekerja yang mengalami kekurangan keupayaan atau tidak berupaya disebabkan penyakit atau kemalangan. Sebagai pekerja yang teliti dan cekap juga perlulah mengambil langkah yang sepatutnya dengan peluang yang ada untuk mencarum dengan Pekeso kerana malang tidak berbau.
Adanya perkeso ini dapat mengurangkan beban sedikit sebanyak kepada pekerja apabila ditimpa sebarang penyakit atau kemalangan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izzati Sazwani binti Zainuddin. Hari ini saya akan present tentang pejana kejayaan. Apa itu pejana kejayaan? Pejana kejayaan adalah bertujuan merangsang permintaan pekerja di kalangan majikan dan meningkatkan peluang pekerjaan serta kebolehan bekerja di kalangan pencarian pekerja tempatan. Kementerian Sumber Manusia telah dipertanggungjawab untuk melaksanakan program ini melalui penyediaan perkhidmatan pekerja negara National Employment Service Package. Apa insentif di bawah pejana kerjaya? Insentif di bawah pejana kerjaya meliputi 4 kategori berikut. Yang pertama, My Apprentice. Insentif perantis bagi majikan yang mengambil pencari kerja tempatan secara perantis dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan. Head Malaysia. Terdapat 3 kategori. Yang pertama, insentif pengambilan pekerja tempatan di bawah umur 40 tahun. Yang kedua, insentif pengambilan pekerja tempatan berumur 40 tahun hingga 60 tahun. Dan ketiga, insentif pengambilan pekerja tempatan dalam golongan muda terjejas, terutama orang kurang upaya dan peserta program Return to Work PKSO. Ketiga, bantuan mobility. Bayar on-off kepada pekerja melalui majikan yang berpindah dari lokasi tempatan bermastutin pencari kerja. Dan yang terakhir, program latihan. Menyediakan latihan semula berdasar keperluan majikan dan pekerja yang diambil di bawah kategori High Malaysia. Apa yang layak memohon pejana kejayaan? Majikan yang telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau lain-lain pihak berkuasa dan PKSO. Permohonan bagi insentif ini adalah berdasarkan pekerja yang dilantik di bawah satu majikan yang berdaftar dengan SSM atau lain-lain pihak berkuasa. Sekiranya satu majikan mempunyai lebih daripada satu kod majikan dengan PKSO, contohnya terdapat cawangan. Permohonan yang dikemukakan di bawah kod majikan yang berbeza oleh majikan yang sama akan digabungkan sebagai satu permohonan sahaja. Majikan yang tidak layak permohonan pejana kejayaan. Pertama, agensi pekerja swasta ataupun syarikat penyumbang luaran yang membekalkan tenaga kerja kepada perusahaan lain dan bukannya sebagai majikan langsung. Kedua, majikan sektor awam, badan perkanun persekutuan dan negara, badan perkanunan yang diasingkan sasaran, pihak berkuasa tempatan dan mereka yang bekerja sendiri atau tidak mempunyai majikan. Berkaitan pejana kejayaan, pada pandangan saya, berkaitan pejana kejayaan ialah bertujuan merangsang permintaan pekerja di majikan memperoleh manfaat pekerja mahir sekiranya pengambilan dilakukan melalui pejana kejayaan kerana pekerja-pekerja ini boleh dihantar bagi mengikuti kursus kemahiran dan peningkatan kemahiran. Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO bersedia menerima permohonan daripada majikan untuk insentif pengambilan pekerja di bawah program pejana kejayaan yang telah dibuka. Bagi pencari kerja pula, akan dibantu untuk mendapatkan pekerja yang sesuai melalui program ini di mana insentif ini akan meningkat perwujudan pekerja dan mengurangkan kadar pengangguran. Dengan pejana kejayaan ini, majikan akan meningkatkan peluang pekerjaan serta kebolehan pekerja di kalangan pencari kerja tempatan. Majikan yang mempunyai kekosongan jawatan menggunakan platform ini yang disediakan kerajaan bagi memperoleh insentif pengambilan pekerja tempatan.
Sekian, terima kasih daripada saya, Izzati Sazwani. Assalamualaikum, nama saya Nurul Atika Syairah binti Yusof daripada kelas ESM. Kesimpulan perkeso dalam kenyataan berkata pendaftaran PSP boleh dibuat melalui portal PSP Perkeso di pautan prihatin.perkeso.gov.my menggunakan kad pengenalan pekerja atau nombor keselamatan sosial bagi pekerja asing. Saringan COVID-19 ini akan dilaksanakan secara berperingkat. Dalam fasa pertama, saringan COVID-19 disediakan oleh penyedia perkhidmatan yang telah dilantik oleh Perkeso. Saringan akan ditumpukan kepada pekerja yang perlu bekerja di zon yang berisiko jangkitan COVID-19. Dalam fasa kedua akan dimaklumkan kelak saringan disediakan melalui panel klinik PSP Perkeso. Pertubuhan Keselamatan Sosial akan memberi bantuan kewangan sementara sebanyak RM600 kepada pencarum yang terjejas akibat COVID-19. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Selangor iaitu Mustafa Draman berkata, bantuan tersebut merupakan antara program pengekalan pekerja yang akan dilaksanakan Perkeso. Bantuan ini layak kepada pekerja yang diberi notis cuti tanpa gaji oleh majikan berkuat kuasa mulai 1 Mac 2020 dalam tempoh 30 hari. Selain itu, pekerja sektor swasta yang berdaftar dan mencarum dengan SIP pekerja bergaji RM4,000 ke bawah juga layak menerima bantuan di mana majikan perlu membuat permohonan bagi pihak pekerja dan harus menyalurkan RM600 terus ke dalam akaun pekerja. Program tersebut tidak akan meliputi pekerja yang diberhentikan, pekerja swasta awam, pekerja sendiri termasuk sambilan, pekerja asing dan pegawai dagang. Tuntutan di bawah faedah SIP atau bantuan ERP boleh dibuat di mana-mana pejabat Perkeso berdekatan seluruh negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.